This Saturday at 5 p.m. only on TV3. Okey, Assalamualaikum. Malam. So, kita sambung apa yang kita minggu lepas. Cuma saya nak reconfirm balik. Minggu lepas kita last nombor berapa? Tapi ingat. Kalau ikut nota saya, kita hari tu habis dekat nombor 16. Sorry, 17 kita dah buat. 18 kita tak buat lagi. Dengan saya rasa kita habis, kita baru buat yang ni lah, 17 lah. So insyaAllah hari ni kita sambung nombor 18 terus. So bismillahirrahmanirrahim, kita terus saja lah. Awak cuba soalan 18, nanti kita akan sama-sama. Okay. Alright. So, kita tengok soalan nombor 18. Permudahkan kuasa 2 M 9 kuasa 9 N kuasa 3 dalam kurungan MN kuasa 2 dalam tutup kurungan 4 kuasa 4 per punca kuasa M5 N5 belas. Okay. So kita nak permudahkan dia, apa yang boleh kita buat? Sekali untuk permudahkan semua, paling senang kita jadikan dia satu persamaan yang
tegak je lah daripada macam ni. Sama sekali kita boleh hilangkan punca kuasa ni dengan cara kita tahu punca kuasa ialah 1 per berapa punca kuasa dia. So M 9 sebab punca kuasa 2 lah. M 9 per 2 N kuasa 3 darab. Yang ni kalau kat luar, yang dalam kurungan besar macam ni lah maksudnya. So kalau kita masukkan ke dalam, dia akan just darab sahaja. Jadi darabkan kuasa ni dengan apa yang kuasa luar dia lah. So M, kalau macam ni maksudnya kuasa 1. Jadi M kuasa 4 sahaja. So N kuasa 2, 2 darab 4 akan dapat lah. Sebabkan semua ni asalnya di atas, so kita jadikan dalam kurungan, mengatakan ini perlu selesai dahulu. Lepas tu baru kita dapatkan bawah dia, macam kuasa dia. Okay. So M, yang ni tadi samalah macam dengan M9 nanti, kita akan dapat 5 2 5 per N 15. Lepas tu, kalau macam ni kita boleh tambahkan dia kan. So kita tambahkan dia sahaja. So M, mana yang sama lah macam M dengan M. Kita boleh buatkan darab macam ni. Maksudnya kita boleh tambahkan sahaja dia punya kuasa dia. So kita M 9 per 2 4. So M 9 per 2 tambah 4 N 3 tambah 8. Selesaikan satu-satu lah senang. Dalam kurungan M 5 per 2 N 15. Okay. Kita akan dapat berapa? Tujuh belas per 2 N 11 bahagi M 5 per 2 N 15 bahagi dia lawan untuk darab, so maksudnya apa yang berlaku, kita tolakkan dia. Okay. So M 17 per 2 tolak 5 per 2 N 11 tolak 15. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah M 6 N negatif 4. Okay, negatif ni boleh melambangkan satu lagi benda iaitu M 6 per N 4. Okay. So, yang itu jawapan dia ialah B lah. Okay. Negatif ke atas ni melambangkan macam ni. Okay. So, tu nombor 18. So, seterusnya kita terus masuk ke soalan nombor 19. Diberi bahawa 111 kuasa 2 kuasa 2 asas 2 bersamaan dengan M6 asas 8. Cari nilai M. Okay.
Ya, ada apa-apa soalan insyaAllah? Okay, bola, kalau kita dah jawab bola. Okay. Tak apa itu lagi, kalau kita try dulu, kita jawab bersama. Okay. So, B, 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 B. Okay, kalau kita dah jawab B ya. Okay, dua soalan ni dari dua cara kita boleh buat. Pertama sekali, sama ada kalau kita pakai manual. Maksud saya manual tu dia, kita buat pergerakan atau kita just fully terus 100% pakai calculator. Saya tunjuk dulu cara manual. Okay, this is rough. Yeah. Buat je lah. Okay, pertama sekali, first step kita. Okay, first step kita ambil nombor dia. Iaitu 111110 kan. 1110. First kita tahu lokasi dia. Sentiasa kira daripada SAR dia. Kalau SAR dia mesti kosong. So, daripada situ kita gerak ke kiri lah. So, kosong, 1, 2, 3, 4 sampai nombor last dia. Apa ni? Ini adalah kuasa dia. Okay. Kuasa apa? Sebabkan asas 2, so 2 kuasa asas ni lah. So, dalam keadaan ni, 1, dia jadi macam ni sebenarnya. Kalau saya panjangkan dia akan 1 darab 2 kuasa 4. Sebabkan 1 darab 2, 1 ni tak ada pun tak apa kan. So, tu sebab saya tak tulis kat sini. So, 2 kuasa 4, iaitu nombor ni. Tambah 2 kuasa 3, ni. Tambah 2 kuasa 2, ni. Tambah 2, ni sebab 2 kuasa 1, kosong, tak ada apalah. Biar. Ini apa sebenarnya kita buat ni? Kita nak tukarkan dia daripada asas 2 menjadi asas 10. Daripada asas 10 ni, kita boleh tukar kepada asas 8 dengan cara kita buat pembahagian berulang dia. Okay, 8, kalau kita darab 3, kita akan dapat 24. So, yang ni kalau saya pecahkan dia. So, 30 per 8. Kita dapat 24. 3. 6 kat sini. So, baki ni kita letak dekat luar. Yang atas ni kita letak dekat bawah ni. Okay. Dalam keadaan ni samalah. Sebab kita tak boleh nak bahagikan 3 dengan 8. So, kita bahagikan dengan kosong. Kita akan dapat baki 3. So, dapat 3 dekat sini. Dan sentiasa baca daripada bawah ni atas. So, jawapan 36. 36. Jadi, kita dapatlah jawapan dia. Betul. Iaitu 3.
Kalau ada yang mungkin tertanya macam mana sebenarnya nak pakai kalkulator. eh, Okay. Kalkulator ni, pertama sekali, kita tukarkan mode dia dulu. Tukarkan mode dia dulu kepada mode base. Right. Okay, daripada situ, DEC ni bermaksud 12. So, bin lah. Okay. Bin ni bermaksud 2, asas 2. Okay, dalam keadaan ni, sentiasa kita boleh main dalam asas 2, asas 8 lah. Senang. Okay. So, asas 2, bin asas 2. So, kita tulis je 1110. Sorry. 114 kali 1 kan? Kosong. So, bin. Dari situ, kita boleh masuk OCT dekat sini. Oh. Oh, ni masuk asas 8. So, kat sini dia direct convert terus lah. Kepada 30 ke 6. Okay. Itu cara dia. Seterusnya kita tengok nombor 20. 2403 asas 7 tolak 1065 asas 7. Okay, try dulu je. So. Alright, kalau kita ada jawapan dia adalah A. Yang lain boleh try dulu. Hmm?
Okey. Soalan nombor 20 ni. Okey, soalan nombor 20. Soalan nombor 20, majoriti jawab jawapan dia ialah A. Dia kita cek sama. So, 240 asas 2403 asas 7 tolak 1065 asas 7. Basically, kita buat macam kalkulator. Kita macam kira biasa je lah. So, 2403 tolak 1065 asas 7. 7. Okay. So 3 tolak 5 tak boleh. Betul tak kita kena pinjam sebelah. Kosong tak boleh pinjam. Kita boleh pinjam kat sini. 4. Itu jadi 3. Sebabkan ini adalah asas 7. Maksudnya kalau kita gerak ke kanan ni, dia takkan tambah 10. Kita akan tambah 7 saja. So 7. Sebabkan kita nak pinjam 3 ni kan. Kita pinjam lagi sekali. Jadi 6. Yang ni 3 tambah 7. Okay. 3, 7 tambah 3 akan dapat 10. 10 tolak 5, kita akan jadi 5. 6 tolak 6, kosong. 3 tolak kosong, 3. 2 tolak 1, 1. So betul lah. Jawapan dia ialah 103. Maaf, 1305 asas 7. Right, nice. Seterusnya soalan nombor 21. 1/4 negatif 12 dalam kurungan 12, 8 tolak 3, 4 negatif 2. Okay. Soalan math. Alright. So saya tengok majoriti kawan-kawan kita jawab jawapan dia ialah B. Bola. Kita baca sama-sama. Okey, nombor dia ialah 1/4. Negatif 12. 8. Tolak 3 dalam kurungan. Oi. 4 negatif 2. Okey. Pertama sekali kita boleh darabkan sahaja luar ni masuk ke dalam lah. Okey. Macam ni apa yang perlu kita buat? Kita akan darab terus dua-dua. Sama macam yang ni. Kita darab atas dia dan juga darab bawah dia juga lah. So negatif 12 darab 4 kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Tolak. Yang ni kita darabkan, kita akan dapat jawapan dia ialah 12 negatif 6. Okay. Daripada situ, sebabkan ini matrix, kalau kita tolakkan, kita just tolakkan sahajalah.
ikut posisi dia. Kalau 3 ni akan tolak dengan 12, 2 ni akan tolak dengan negatif 6. Okay. So dengan tu kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 15/8. So jawapan dia betul lah, iaitu B. Okay, negatif 15/8. Nice. Oops. Seterusnya kita tengok soalan nombor 22. Dia berikan lagu dengan 2P tolak 1 tutup kurungan 5 negatif 2 kosong negatif 3 matriks dia. Dan matriks seterusnya 10P tu 7. Hitung nilai. Okay. Kalau kita dah jawab B, kita boleh try dulu, nanti jawab sama.
Okay, so majoriti jawapan dia ialah O lah. Jom kita check sama-sama. Kalau kita boleh masuk sini. Kejap. So, 2P1 -1 sebenarnya. -1 5 2 0 -3 bersama 10. Okay. So basically berdasarkan ni apa yang perlu kita buat, kita darabkan sahaja dulu. So kita darabkan. Darab ni macam mana? Kita akan tengok dia punya row dia. Kita akan darabkan dengan dia punya kolom dia. Okay. So row 1 akan darab dengan kolom dia. Apa yang kita buat ialah 2P. Kita akan darab dengan 5. Sorry. Okay. Lepas tu kita tambahkan dia lah. Dengan -1 darab 0. Itu yang first. Lepas tu kita ambil kolom yang sama. Kita darabkan dengan row yang sama. Row yang seterusnya lah. Row ni kat sini. Kolom yang seterusnya. So kita akan dapat 2P darabkan -2 tambah -1 darab dengan -3. Kita akan dapat seterusnya ialah sorry. 10P sebab -1 darab 0, 0. So tinggal je 2P darab 5 dapat 10P, 10P. 2P tolak 2, kita akan dapat -4P. -3 tolak 3 akan dapat +3. Right? So dari sini jawapan tadi ialah 10P 7. Jadi kita tengok 10P ni lokasi dia sama dengan ni. So 10P 10P lah. So tak ada apa kat situ. Kita nak cari P kan. So 10P 10P macam ni kita nak cari P susah. So kita ambil yang ni. -4P tambah ni 3 sama dengan 7. So -4P tambah 3 bersamaan dengan 7. Dan kita akan dapat P bersamaan dengan 7 tolak 3 bahagi -4. Okay. Dan kita akan dapat jawapan dia ialah -1. So betul lah. Jawapan dia ialah B. O lah, iaitu -1. So, cara satu menunjukkan berapa nilai bagi perubahan M dan N. Diberikan bahawa N berubah secara serongsang dengan M dan nilai P darab Q bersama dengan 54. Hitung nilai R.
Okey. So majoriti jawab jawapan dia ialah C eh. So, kita cek sama-sama. Okay, dia bagi tahu kita tabel 1 menunjukkan value of variable lah. M. Dia beri bahawa M berubah secara seongsang dengan M dengan nilai P Q bersama dengan 24. Hitung nilai. Okay, pertama sekali, dia tahu dia bagi tahu kita N berubah secara seongsang dengan M. Sebab itu kita P darab Q bersamaan dengan 54. So dengan tu kita boleh tukarkan dulu yang seongsang ni kepada persamaan. Kita akan ada K lah, dia punya constant lah. So daripada situ kita akan dapat K bersamaan dengan M N. N. Okay. Dan kalau kita tengok betul-betul, M P Q bersama dengan 24. Dia bagi tahu kita M N ni lah. Okay, ni M, ni N, M N bersama dengan 24. Okay. Dan dia akan sama juga macam R darab dengan 6. Okay. So dengan tu kita tahu 6R akan bersamaan dengan P darab Q ataupun 6R akan bersamaan dengan 54. So R akan dapat 9. So betul lah. Jawapan dia ialah C. Iaitu 9. Okay, itu satu lagi last. Nombor 24. Diberi E berubah secara langsung dengan kuasa 2F secara seongsang dengan punca kuasa Q 3H. Diberi E bersama dengan 18, pilih F bersama dengan 3 dan H bersama dengan 8. Ungkapkan E dalam sebutan F dan H. Okay.
Alright. So, majority jawab jawapan dia ialah bola. So, betul lah ya. Jawapan dia ialah bola. Tapi tak payah kita check sama-sama. So, diberikan E berubah secara langsung dengan kuasa 2F dan secara songsang dengan punca kuasa H. 3H. Alright. Oops. Alright. So, E berubah secara langsung dengan kuasa 2F dan songsang dengan punca kuasa 3H. Dia bagi tahu kita E18 F3 dan H8. Soalan, ungkapkan E dalam sebutan F dan H. Maksudnya kita nak cari persamaan dia lah. So, pertama sekali kita tukarkan dulu ketidaksamaan. Dia punya songsang ke tak songsang ni kepada persamaan. So, apabila tukar kita ada constant K. So, F kuasa 2 per punca kuasa 3H. Selepas tu kita gantikan sahaja nombor-nombor yang telah diberi, iaitu E18 bersamaan dengan KF adalah 3 kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 3 8. So, kita akan dapat K bersamaan dengan 4. Daripada situ, kalau kita cari untuk K lah dapatkan K, kita akan dapat jawapan dia ialah 4. So, daripada situ, kita boleh terus dapat persamaan dia iaitu E bersamaan dengan 4 F kuasa 2 per punca kuasa 3 H. Jawapan dia ialah B. Betul Jawapan dia ialah B. Okey. So, kita settle untuk matematik hari ini. InsyaAllah kita terus sambung sains. Jadi, sekejap. Kaki dia kat depan. Ini yang baru. Sekejap saya bagi dalam grup untuk InsyaAllah kita akan sambunglah kita buat yang baru lah Baru tu kita dah habis kan. So insyaAllah kita akan sambung soalan modul 2 kertas 2. Kita akan first tengok dengan section A, iaitu jawab semua soalan bahagian ni. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan anak benih pokok kacang hijau. Dan satu menunjukkan keputusan yang diperoleh selepas 5 hari. So, dia letak dalam larutan kultur lengkap. Dan satu lagi
Ada letak juga dalam tanpa fosforus satu lagi tanpa fosforus. Okay, lepas tu dia tutup dengan kertas hitam bawah ni. Ada seedling lah. Berdasarkan Raja satu, nyatakan pemerhatian pada akar anak benih dan larutan kultur tanpa fosforus. Okay, seterusnya, lepas tu soalannya ialah nyatakan satu hipotesis tentang berkenaan eksperimen dan nyatakan satu pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen. Hipotesis dan pemboleh ubah dimalarkan. Okay. Pemerhatian, hipotesis, pemboleh ubah dimalarkan. Okay. So, berdasarkan sekejap. Okay, berdasarkan eksperimen ni, berdasarkan Raja satu, nyatakan satu pemerhatian pada anak akar benih dalam larutan kultur tanpa fosforus. Okay, kita ada macam ni. Seterusnya, nyatakan dua hipotesis untuk eksperimen ni. Okay. Maaf. Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen E. Lagi, nyatakan satu pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen E. Okay. So,
So, antara yang boleh kita letak untuk soalan nombor 1 ialah, kalau kita tengok betul-betul, akar anak benih, ia kurang kecil atau dia nampak kecil lah ataupun kita boleh panggil dia terbantut. Okey, untuk kultur yang tidak mempunyai fosforus. Okey, yang ni kalau kita tengok betul-betul, ia kecil lah berbanding ni. So, ini lebih kecil atau terbantut lah bila dia duduk dengan kultur tanpa fosforus. Dan isi padu larutan kultur jenis akar benih. Itu kerja sekejap. Kultur dan akar. Okay. Kita boleh tengok juga apabila tak ada fosforus ni, dia punya daun dia pun tinggal tunggu sahajalah. Okey, dia tak cukup. Okey, dia tak cukup nutrien untuk dia betul-betul membesar. Okey. Dan dengan larutan yang lengkap ni, pokoknya akan tumbuh lebih segar dan lebih cantik lah. Okay, itu pemerhatian yang boleh kita tengok. Okay. Banyak sebenarnya itu antara contoh-contoh yang saya bagi. Itu antara contoh-contoh yang saya bagilah. So, 1A. Okay, antaranya ialah kultur dengan larutan yang tidak mempunyai fosforus. Tanpa fosforus, maaf. Akar lebih kecil. Itu antara yang boleh kita letak lah. So, seterusnya ialah nyatakan satu hipotesis untuk soalan ni. Okey. Hipotesis dia ialah pertumbuhan akar benih terbantut dalam larutan tanpa fosforus. Okey. Akar pertumbuhan akar akan terbantut apabila larutan tidak mempunyai fosforus. Okey, itu antara hipotesis yang boleh kita pakai. Satu lagi. Nyatakan satu pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini. Okey. Antara satu pemboleh ubah yang boleh kita letak ialah jumlah isi padu larutan. Ini kena samalah. Atau boleh juga jenis anak benih. Itu pun diperlukan samalah. Kalau kita contoh kita letak satu anak benih kacang merah atau lagi kacang hijau kan lain. So kita kena pakai yang sama. Kalau satu kacang hijau, satu pun kacang hijau lah. Baru kita boleh dapat jawapan yang lebih tepat. Okay. So, soalan seterusnya. Ini masih dalam eksperimen yang sama.
Tandaikan right pada kotak yang disediakan unsur yang sama kumpulan dengan fosfor. Lepas tu berdasarkan eksperimen nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur lengkap. Okey. So, tandakan right pada kotak yang disediakan unsur yang sama dengan kumpulan fosfor. So, itu jawapan dia ialah nitrogen. Okey. So, unsur yang sama dengan fosforus ialah nitrogen. So, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi larutan kultur ke. Apa maksud dia larutan kultur lengkap ni? Okey. Jawapan dia ialah larutan kultur lengkap adalah larutan yang menghasilkan akar ataupun daun yang lebih besar ataupun panjang. Okey. Larutan lengkap adalah larutan yang menghasilkan akar atau daun yang lebih panjang atau besar. Okay. So, itu adalah definisi untuk larutan lengkap.
Okey. Seterusnya, kita terus masuk soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana faktor suhu pelarut mempengaruhi kadar tindak balas dengan gula. Okey. Kita nak tengok mengkaji bagaimana faktor suhu pelarut mempengaruhi kadar tindak balas dengan gula. Keputusan dia ialah jawapan satu. Bila menggunakan air sejuk, dimainkan masa selama 35 saat untuk larut keseluruhannya. Kalau guna air panas, 8 secara keseluruhannya. Berdasarkan eksperimen dalam darjah 2, nyatakan perbezaan kadar balas bagi gula. Okey. Kedua A. Berdasarkan eksperimen darjah 2, nyatakan perbezaan kadar tindak balas bagi gula. Okey, kita nak tengok kadar tindak balas bagi gula berdasarkan eksperimen dan data-data yang kita adalah. Right. So data dia air sejuk 35, air panas lah. So berdasarkan eksperimen ni, perbezaan dia ialah kadar tindak balas gula dalam air panas lebih cepat berbanding dengan air sejuk ataupun vice versa boleh. Kadar tindak balas gula lebih cepat dalam air sejuk, dalam air panas berbanding dengan air sejuk atau sebaliknya. Okay. Air sejuk lebih lambat berbanding air panas pun boleh. Seterusnya. Apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan jadual 1? Nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan dalam jadual sah.
Alright. So, apakah inference yang boleh dibuat berdasarkan jadual satu? Okay, jadual satu tadi ke atas. So, nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan dalam jadual satu. Alright. So, inference. So, jadual satu tadi ialah, ni tadi jadual satu ialah. Di situ apa yang boleh kita tulis antara inference dia ialah kadar tindak balas gula bergantung dengan suhu air. Betul tak? Okay. So, itu inference dia lah. Okay, satu lagi inference dia, maaf, satu lagi inference dia. Kita masuk kepada soalan seterusnya. Iaitu dia tanya pula hipotesis. So, nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan dalam jadual satu. So, hipotesis dia ialah semakin tinggi suhu air, semakin cepat tindak balas gula. Ni lapar ya Allah. Okay. Kenapa? Okay. So, insyaAllah kita selesaikan soalan nombor 2 ni. So, kita settle untuk hari ni lah. So, bahan saya tengah upload sebenarnya sebab ada slow sikit upload dia. Saya akan share nanti, habis sekarang saya akan share balik kat semua. So, kita akan sambung balik untuk sains minggu depan menggunakan bahan yang sama sahajalah. So, tak apa, kita tengok nombor D dan E. So, settle yang ni kita settle untuk hari ni. So, D. Nyatakan boleh ubah D manipulasi dalam eksperimen ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nyatakan satu lagi aplikasi konsep kadar tindak balas dalam sektor industri. Okay. Lain ni kenapa?
So, soalan ini menyatakan pom boleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen E. Ini seterusnya nyatakan satu lagi aplikasi konsep kadar tidak balas dalam industri. Apa yang kita ubah? Manipulasi bermaksud satu benda yang kita ubah sendiri untuk kita dapatkan perbezaan, untuk dapatkan eksperimen yang kita jawab apa? Keputusan eksperimen yang kita nak lah. So, apa yang kita ubah ialah dia punya suhu air. Okay. So, suhu air yang ni satu sejuk dan satu panas, itu adalah apa? Boleh ubah dimanipulasi kita. Satu lagi, nyatakan satu aplikasi konsep kadar tidak balas dalam sektor industri. Okay. Satu prosesnya ialah proses Haber lah. Okay. Haber proses ataupun proses sentuh. Okay. Itu contoh jawapan yang kita boleh pakai. Okay. So, insyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada soalan nombor 3. Okay. 3, 4 dan seterusnya lah. Matematik kita akan sambung soalan nombor 25 tadi kan. So, soalan nombor 25. Kita dapat check balik minggu depan insyaAllah. Alright. So, dengan tu insyaAllah habislah kita punya latihan untuk malam ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung balik matematik dan juga sains. Di mana matematik kita akan sambung matematik. Kita masuk soalan objektif dalam soalan 24. Kalau bukan 24, 28. Either or. Dan kita akan sambung untuk kertas 2, model 2. Sains nombor 3. Session A nombor 3. Okey, so dengan tu, terima kasih untuk malam ni. Sekadar baik datang kepada Allah, seburuk-buruk datang kepada sendiri. Kepada siapa yang masih belum tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah, minta tolong bersama untuk tulis nama penuh anda dan juga sekolah untuk kehadiran anda pada malam ni, okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.